Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadil bin Jamaluddin C19A0196. Okey, hari ini saya akan membentangkan sedikit mengenai teori Art Nouveau, iaitu Style of Art Nouveau. Art Nouveau adalah sebuah aliran seni yang memiliki gaya dekoratif, tumbuh-tumbuhan dan figur manusia serta motif-motif yang terdapat dan menarik pada ketika itu. Okay, seni Nouveau adalah gaya seni bina dan seni gunaan antarabangsa, antaranya ialah seni hiasan. Gaya paling moden antara tahun 1890 dan 1910 terhadap seni ialah akademik, atletikisme dan historisme seni bina dan hiasan. Okay, seterusnya ialah teori yang diguna pakai. Menurut satu teori, untuk pertama kalinya seseorang mula terlibat dalam aktiviti semasa masyarakat primitif. Ini disaksikan oleh prasasti batu iaitu zaman seketika dulu. Bentuk seni masa pertama mereka digunakan terutamanya untuk penggunaan praktikal. Di dunia primitif, seni melakukan fungsi pengantaran bahasa maklumat. Orang tidak berkomunikasi menggunakan bahasa, jadi mereka menyampaikan melalui seni bina atau lukisan yang terasal. Oleh itu, seni untuk orang-orang pada masa ketika itu adalah bahagian yang tidak boleh dipisahkan dari kewujudan mereka tersebut. Ini merupakan 3 karya yang dihasilkan dan terdapat di Style of Art Nouveau. Seterusnya ialah pendapat berkaitan Style of Art Nouveau mempunyai kesan yang baik kepada gaya seni bina dan hiasan pada abad tersebut. Merupakan gaya penyampaian seni melalui hiasan gaya hidup. Gaya seni bina mempunyai keunikan dalam seni yang menghasilkan beberapa gaya seni bina yang menarik dan mengenalkan lagi gaya Art Nouveau. Seterusnya ialah teori Art Nouveau, iaitu sentuhan Art Nouveau dapat didapati dengan memanjangkan lukisan Art Nouveau seperti reproduksi poster-poster karya Richard Alphonse atau eksponen Art Nouveau lain Klim, Moore, March atau Leronson. Pencetus Art Nouveau seperti artis William Morris di pihak lain berpendapat bahawa garis tegak dan sudut tegak lurus seperti yang terdapat pada bentuk-bentuk geometri primitif tidak dapat dan tidak pernah ada dalam sejagat raya ini. Itu sahaja pada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Azli binti Ismail, nombor matrik C19A0499. Di sini saya akan menerangkan tentang Juliette Chéret. Juliette Chéret merupakan ahli litografi Perancis dan ia merupakan seorang tokoh yang menghasilkan poster Art Nouveau. Juliette Chéret merupakan bapa poster moden. Ia dilahirkan pada 31 Mei 1863 di Paris, Perancis. Ia telah memulakan perantisan dengan ahli litograf pada usia 13 tahun. Dan ia telah menghasilkan poster Art Nouveau untuk dewan muzik seperti Folios, Berger dan Moulin Rouge. Fungsi poster ini adalah untuk memberitahu penonton tentang mesej yang ingin disampaikan melalui setiap poster. Ini merupakan 3 karya atau poster yang telah dihasilkan oleh Juliette Chéret. Yang pertama merupakan poster sebahagian daripada koleksi My 3D Eye. Yang kedua merupakan poster pencambahan dan penghalusan hasil daripada kemajuan teknologi percetakan. Yang ketiga merupakan poster Le Tendon franchise Juliette Chéret Art Nouveau pada 1891 yang menggambarkan kedai basikal di Gua d'Orsay di Paris, Perancis. Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nawa Amini binti Muhammad Lutfi, bernombor matrik C19A0372. Okey, hari ini saya nak membentangkan slide yang bertajuk Art Nouveau di bawah tajuk Villa in Leipzig, Germany. Idea yang diperolehi oleh Art Nouveau adalah bertujuan untuk memodernkan reka bentuk. Selain itu, ia juga berusaha untuk melarikan diri dari gaya sejarah elektrik yang sebelum ini popular. Tokoh mendapat inspirasi daripada kedua-dua bentuk organik dan geometri. Di samping itu, ia juga mengembangkan reka bentuk elegan yang menyatukan bentuk mengalir semula jadi yang menyerupai batang dan bunga tumbuhan. Salah satu objektif utama Art Nouveau adalah untuk menguraikan perbezaan tradisional antara seni rupa dan seni terapan. Justeru, ia paling banyak digunakan dalam reka bentuk dalaman seni grafik,
perabot, seni kaca, tekstil, seramik perhiasan dan karya logam. Okey, seterusnya adalah pendapat saya. Bagi pendapat saya, idea yang diperolehi oleh Art Nouveau mengenai villa in Leipzig, Germany sangat bagus dalam susunan reka bentuknya. Di samping itu, beliau memasukkan elemen geometri dan organik bagi menghasilkan keindahan dan kecantikan setiap reka bentuk bangunan yang direka. Justru itu, bangunan yang direka di bawah Art Nouveau tidak lari daripada kecantikan dan keindahan di samping beliau memasukkan sekali elemen-elemen flora, organik dan geometri. Okey, bagi slide seterusnya, 3 tokoh dan karya mereka. Yang pertama adalah Antoni Gaudi dengan karyanya Casa Mila. Seterusnya Henry van der Velde dengan karyanya Museum Folkwang. Dan akhir sekali Victor Pierre Horta dengan karyanya Museum Horta. Dan yang terakhir sekali, pada dasarnya aliran ini muncul sebagai sebuah reaksi terhadap ilustrasi dan gaya mesin yang dianggap menghilangkan sifat manusiawi dalam seni dan pembuatan barang-barang kebutuhan manusia. Oleh kerana itu, ukiran dan uliran flora yang dibuat juga cenderung tampil berlebihan untuk menekankan keterampilan yang sifatnya sangat emosional. Nama saya Nur Ain Mardiana binti Muhammad Tarmizi, bernombor matrik C199857 dan hari ini saya akan menceritakan tentang Art Nouveau. Saya bersetuju bahawa Art Nouveau mempunyai ciri-ciri ini seperti bentuk tidak simetri, penggunaan gerbang luas, bentuk melengkung, kaca melengkung dan hiasan seperti tumbuhan, mozaik, kaca berwarna dan motif Jepun. Art Nouveau mempunyai jenis motif bunga dan lain-lain yang diilhamkan oleh tumbuhan, siluet dan bentuk wanita. Ini adalah karya seni Art Nouveau iaitu Casa Metzler. Bangunan ini adalah gabungan gaya neo-gotik dan unsur-unsur Jerman. Fasad adalah rata dengan rabung diimbangi dari kornais dan begitu juga corak dari fasad. Fasad adalah wajah dari sebuah bangunan yang menjadi elemen pertama yang dilihat dari luar bangunan. Bumbung tengah rumahnya adalah kaca yang berwarna dan dengan gaya moden. Ia juga mempunyai garisan organik yang berliku-liku dalam seni bina yang merupakan ciri Art Nouveau. Ini merupakan contoh yang kedua Art Nouveau iaitu Museum Charles Hormer Moss yang mempunyai banyak ciri Art Nouveau. Yang ketiga adalah Hotel Metropole. Untuk kebaikan atau keburukan Art Nouveau, saya berpendapat ia adalah baik kerana tujuan utama Art Nouveau adalah untuk memecahkan perbezaan tradisional antara seni halus dan seni gunaan. Mempunyai ciri-ciri cantik seperti bentuk simetri yang bentuknya tidak serupa dan saya rasa lebih mudah untuk menggunakannya secara meluas. Dan akhir sekali ialah bagaimana ia mengubah cara hidup kita. Ia banyak digunakan secara meluas pada hari ini. Banyak rumah mewah di dunia hari ini yang memaparkan barang antik. Sebagai contoh, dinding boleh dihiasi dengan permadani atau seni boleh dibentuk dalam tekstil atau jam tangan boleh diukir dengannya. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Izwan bin Muhammad Yusof. Nombor matrik saya C19A0255. Saya akan membentangkan tentang Mansion del Art Nouveau. Mansion del Art Nouveau ialah dikenali oleh pemiliknya sebagai Mansion Bing. Merupakan galeri yang dibuka pada 26 Disember 1895 oleh Siegfried Bing di 22 Rue de Provence. Menghususkan diri dalam seni moden, mempamerkan pelbagai karya daripada artis terkenal sebagai contohnya perabot, bilik dan lain-lain. Teori yang digunakan dalam Maison del Art Nouveau ialah pergerakan revolusioner di mana adanya pembatasan yang tegas antara seni murni dan seni terpakai, menitik beratkan pada konsep pemahaman kehidupan moden, juga metod produksi. Function follow from merupakan penanda aras pada zaman ini. Cirinya adalah sedikit dekorasi, sederhana dan juga indah. Penggunaan teori
adalah sangat sesuai untuk diimplementasikan di dalam Maison de l'Art Nouveau. Ini merupakan 3 hasil karya yang Maison de l'Art Nouveau hasilkan. Pendapat berkaitan Maison de l'Art Nouveau merupakan kesan baik kepada pembangunan dan masyarakat, merupakan aliran asal untuk memenuhi gaya hidup, mempunyai keunikannya yang tersendiri, memusatkan gaya Art Nouveau di beberapa kota di Eropah. Di Brussels merupakan aliran yang sangat aktif, dikembangkan dengan bantuan Victor Horta dan Henri van der Welle. Teori Art Nouveau dengan gaya hidup. Untuk yang akhir sekali, kemasukan paparan media massa yang membantu dalam penyebaran gaya seni Art Nouveau. Media massa menjadi media paparan dan juga memaparkan pelbagai karya seni dalam bentuk ilustrasi, poster, profil lukisan sebagai kandungan, menyebabkan karya seni menjadi popular dan besar-besaran jualannya. Pelbagai tempat dapat melihat karya seni disebabkan pengaruh penggunaan teori Art Nouveau. Hal ini mempengaruhi gaya hidup. Sekian, itu saja daripada saya. Terima kasih.